Salam sejahtera Malaysia. Bubar, 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 bubar. Wacya! Kita mestilah gembira. Gembira supaya tak stres-stres. Macam ada orang terlalu stres sampai mau bubar pun stres. Tidak bubar pun stres. Segala-gala mau di-stres. Tenang. Tenang, tabah, sabar. Okey. Daripada sabudin.com.net. 17 September 2022. Tulisannya, di bawah ini saya kongsikan tulisan seseorang yang saya baca dalam media sosial. Sebaik saja berakhirnya Konvensyen Pemuda BN di Stadium Titiwangsa petang tadi. Hati kita ini baik, mudah berbolak-balik, mudah terbuai emosi, mengenang perkara-perkara yang lepas. Kadang-kadang masa orang itu ada, macam-macam kita mengata. Ada saja yang tak berkenan di hati kita. Bila orang dah tiada, mulalah kita sedar baiknya dia. Hari ini sedap je mulut kita kata PM tak pandai mengurus ekonomi, indeks bursa paling teruk, ekonomi jatuh merudum, inflasi makin meningkat, ringgit makin tak bernilai, dan macam-macam lagi yang tak elok tentang PM kita. Mulalah kita bermain emosi. Yang Datuk Seri DSN tu siapa? Datuk Seri Najib kot. Yang Datuk Seri Najib akan mula melambung betapa hebatnya Malaysia masa Datuk Seri Najib menjadi PM. Yang sayang Tun M pula akan mula bercerita betapa Tun M lah yang menjadikan Malaysia membangun dengan begitu dahsyat sekali pada hari ini. Yang mengagungkan Tan Sri Muhyiddin Yassin pula pasti ada juga skrip sampah untuk ditulis agar Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh kembali menjadi Perdana Menteri. Tak cukup dengan itu, pakar-pakar ekonomi lepasan universiti, emosi ini akan membandingkan pula Malaysia hari ini dengan Indonesia, Vietnam atau Kemboja yang pesat meningkat sedang kita makin ke belakang. Makin ke belakang pada kiraan unjuran formula Papandam ini. Itulah warga Malaysia. Ayo semua, kita perlu berubah. Jangan mudah dibeli emosi masa. Kita perlu kekuatan, kesepaduan dan kestabilan yang jitu sesama rakyat. Barulah kita boleh membangun kembali harimau Asia. Ini bukan kerja PM seorang. Ini peranan kita semua. Ia perlu bermula dengan kita pakai reset, pakat-pakat reset pemikiran ke arah atmosfera yang lebih realistik. Dalam tempoh yang singkat ini, banyak juga perkara-perkara yang baik PM lakukan. Rakyat agak selesa. Segala macam skim bantuan, subsidi, geran dan bantuan tunai yang PM usaha dan berikan untuk menggerak ekonomi negara dan mengawal kenaikan harga keperluan asas. Selama mana pun orang kata PM kita ini, dia tidak lemah dalam membantu rakyat yang memerlukan. Biasanya orang yang lemah, dia akan menggunakan waktu yang ada untuk memperkayakan diri sendiri, kaum keluarga, kroni, atau penyokong tegarnya sahaja dari sibuk memikir untuk membantu rakyat. Rakyat boleh tulis senarai panjang kekayaan keluarga kroni Tun M, Datuk Seri Najib, Tan Sri Muhyiddin Yassin, namun rakyat tidak ada satu pun nama yang boleh kita kaitkan dengan melombong kekayaan zaman Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Kesimpulannya, yang mengata macam-macam tentang PM itu mungkin kerana biasa dapat projek dengan toke-toke dulu. Bila PM tak layan, tiada istilah kronisme dalam pemberian projek, maka dendangan PM gagal mereka mula mainkan. Harapan mereka toke-toke lama akan dikembalikan ke puncak kuasa agar koridor kekayaan mereka boleh bagi-bagikan kembali. Itu saja. Cukuplah. Rakyat dah muak dengan amalan menjarah hasil negara ini. Rakyat mahu pemimpin macam PM hari ini. Tidak banyak bercakap, kurang berkonfrontasi, berpolitik melangkaui sempadan perbezaan, mewujudkan perdamaian dan sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat dari merompak tabung negara seperti PM dulu-dulu. Wah, soalan memang cepu emas.
Bubarlah seperti yang dilakukan di Stadium Titi Wangsa oleh lebih 10,000 pemuda BN petang tadi. Nescaya PM Ismail Sabri akan lebih kuat selepas PRU15. Jangan mimpi selepas bubar, PM-PM lama akan boleh kembali. Ditulis oleh Harimau Hitam, Subang Airport, 17 September pukul 7.38 malam. Saya terima dokumen ini diterbitkan di sabudin.com.net. Banyak yang memang hebat. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Memang tak eloklah untuk mengkafirkan. Takkanlah sesama sama agama. Tapi kerana parti politik sanggup untuk kafirkan orang ini dan itu dan sebagainya. Tak eloklah macam tu kan. Okay. Tapi apapun, nasi sudah menjadi bubur. Perkara itu sudah berlaku. Bermula daripada apa yang terjadi dulu, yaitu pada waktu itu kalau saya tidak silap, PAS pernah melabel parti UMNO sebagai parti kafir. Pada waktu itu ya, pada waktu itu. Kemudian akhirnya tiba-tiba sahaja PAS bekerjasama dengan UMNO menjadi muafakat nasional. Dan sekarang ini Tun Mahathir kata PAS kafir. Sebab dia kata yang dulu kata UMNO kafir sekarang bekerjasama dengan orang parti kafir. Jadi sekarang ni kafir lah. Begitulah katanya. Tetapi alih-alih tuan-tuan dan puan-puan, Musyidul Am PAS iaitu Hashim Jasin membuat kenyataan yang pasti membuat Tun Mahathir terkejut betul. Terkejut. Kamu boleh komen, betulkah alasan dia ini? Atau alasan ini memang alasan yang lucu, yang tak boleh masuk akal? Apa pendapat kamu? Kamu komen ya. Kata PAS kafir, ini respon padu Musyidul Amnya. Kata PAS kafir, ini respon padu Musyidul Amnya. Musyidul Am PAS iaitu Hashim Jasin menyelar tindakan Dr. Mahathir yang kembali membangkitkan isu parti kafir sebagai sangat tidak cerdik. Katanya benda dah lama dah selesai dah. Kenapa dia nak ungkit balik? Ada tak mana-mana orang dan pemimpin UMNO terutamanya masih mendakwa seperti dia? Katanya lagi, bagi saya, PAS dan UMNO tu kafir dah selesai dah. Kalau dulu sembahyang 2 imam, sekarang dah tak berlaku lagi, katanya kepada FMT. Mahathir yang juga adalah pengerusi pejuang melabel PAS sebagai parti kafir. Mengikut tafsiran parti itu sendiri kerana sanggup bekerjasama dengan UMNO dan parti bukan Islam demi kuasa dan kedudukan. Ahli Parlimen Langkawi itu berkata, Presiden PAS iaitu Abdul Hadi Awang yang didakwa pernah mengkafirkan UMNO kerana bekerjasama dengan parti bukan Islam, kini merelakan PAS dikafirkan untuk bekerjasama dengan UMNO menerusi Muafakat Nasional MN. Hashim berkata, mendakwa tindakan Mahathir membangkitkan semula isu kafir-mengkafir seolah-olah sengaja mahu memecah belahkan usaha agenda penyatuan ummah yang sedang digerakkan oleh PAS. Malah katanya, tindakan Mahathir suatu ketika dulu yang mengasingkan agama dengan politik menerusi frasa agama suku, politik suku, berjaya ditangani oleh Hadi yang ketika ini sedang sedia berunding dan bekerjasama dengan mana-mana parti, termasuk UMNO dan bukan Islam atas semangat perpaduan ummah. Wow. Kerjasama dengan parti bukan Islam waktu Nabi dah ada. Dengan syarat mereka hormati Islam, katanya. Jangan kita nak tegatkan Islam, ada yang bangkang macam DAP. Itu PAS tak sanggup kerjasama, katanya. Bila Mahathir memisahkan politik dengan agama, Hadi satukan. Jadi petua Hadi itu mengubah penyakitnya, iaitu perpecahan antara orang Islam, katanya lagi. Amanat Hadi merujuk ucapan ahli Parlimen Marang itu pada 7 April 1981 ketika beliau menjadi Pesuruhjaya PAS Terengganu. Petikan ucapan itu kerap dibidas UMNO
kerana didakwa mengkafirkan ahli parti komponen terbesar Barisan Nasional itu. Sekian berita. Kita jumpa lagi. Berikan komen kamu, apa pendapat kamu. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.